Okey, kita akan start Okey, cikgu rasa cikgu tak habis lagi dekat masuk ni. Sekejap. Okey, cikgu rasa hari tu cikgu tak habis lagi ni sebenarnya hari tu. Okey, cikgu akan bincang dekat selepas merdeka. Okey, kalau rasa cikgu tak bincang lagi atas tu bagi tahu. Cikgu dah lupa dah kat mana kita last bincang. Okey. Ni dah jauh dah. Pun kot. Tak apalah, cikgu start sini je lah. Okey, kita tengok kedudukan Raja-Raja Melayu semasa pendudukan Jepun. Okey, jadi kita kena ingat balik kita kena ingat balik apa yang terjadi semasa pendudukan Jepun. Okey. Orang Jepun, tentera Jepun ataupun kerajaan Jepun, mereka memerlukan sokongan daripada orang Melayu. Okey. Jepun ni orang Jepun dia memerlukan sokongan daripada orang Melayu sebab dahlah orang Cina menentang dia. Kalau dia tak nak kalau dia cari pasal dengan orang Melayu, bermakna penduduk di tanah Melayu tak ada yang menyokong dia. Jadi sebab itulah dia kena berbaik dengan orang Melayu. Jadi macam mana mereka nak berbaik dengan orang Melayu ni? Okay? Cara dia tak boleh cari pasal dengan Raja-Raja Melayu. Sebab kalau dia cari pasal dengan Raja-Raja Melayu, memang habislah. Orang Melayu confirm akan menentang dia punya. Okay? Orang Melayu confirm akan tentang dia. Takkan biar dia duduk diam punya. Okay? Alangkah British pun orang Melayu marah, ini pula Jepun. Kan? Jadi Jepun dia tak ada pilihan, dia terpaksa berbaik dengan British. Dia terpaksa berbaik dengan Raja-Raja Melayu. Sebab kalau dia buang Raja-Raja Melayu, bermaksud orang Melayu tidak akan menyokong mereka. Mereka pun tahu benda tu. Sebab dia tahu bahawa orang Melayu ni sangat setia kepada raja-raja mereka. Dia tahu bahawa orang Melayu ni berkaitan dengan Raja-Raja Melayu ni merupakan perkara yang sensitif bagi orang-orang Melayu. Okay. Dan semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu ni kalau kita nak ikutkanlah sebenarnya kedudukan Raja-Raja Melayu ni lebih kurang sama je. Okay. Kedudukan Raja-Raja Melayu ni lebih kurang sama je pada zaman British dulu. Lebih kurang je. Okay. British dan juga Jepun, dia hanya bagi kuasa kepada Raja-Raja Melayu dari sudut adat istiadat Melayu dan juga hal ehwal Islam. Itu je yang dia pegang. Yang lain tu dia buat bodoh je, dia tak nak ni pun, dia tak nak jaga pun. Dia tak akan bagi dekat Raja-Raja Melayu, dia tak akan bagi ni kuasa tu. Sebab kalau dia bagi Raja-Raja Melayu berkuasa dari sudut pemerintahan dan juga pentadbiran, akan kacau lah mereka punya penjajahan mereka, akan kacau lah. Sebab itulah dia hanya bagi pada Raja-Raja Melayu ni, kuasa dia ialah ketua hal ehwal Islam dan juga adat istiadat Melayu, itu je. Yang lain tak akan kacau. Yang lain Jepun akan take over. Sama lah juga masa zaman British dulu. Okay. Kemudian kita tengok Jepun juga memperoleh pendapatan. Bukan Jepun. Raja-Raja Melayu, mereka juga memperoleh pendapatan. Pendapatan maksudnya gaji lah. Sebab masa zaman British dulu, Raja-Raja Melayu juga mendapat pendapatan, dapat gaji. Jadi masa zaman Jepun, mereka juga dibayar gaji. Yalah, kalau tak bayar gaji, macam mana mereka nak dapat duit? Nak kerja pun tak boleh. Dah tu nak buat apa? Takkan nak makan pasir. Jadi kerajaan Jepun juga membayar kepada Raja-Raja Melayu. Cuma berapakah bayaran tu kita tak tahulah. Dia tak sebut berapa. Kita tak tahu berapa bayaran dia tu. Kemudian Raja-Raja Melayu ni kedudukan dia diiktiraf. Kedudukan mereka ini diiktiraf. Diiktiraf macam mana? Pengiktirafan yang mereka dapat berdasarkan dalam persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan juga Sumatera dengan Jepun di Singapura. Sebab masa dalam persidangan tu Jepun bagi tahulah yang bahawa Raja-Raja Melayu ini diiktiraf. Kemudian ada kuasa sedikit. Itu je lah. Raja-Raja Tanah Melayu dan juga Sumatera. Macam dulu cikgu pernah cerita kan minggu lepas kelas kan. Apa jadi kepada Sultan dan juga Raja di Indonesia kan. Cikgu pernah cerita kan apa yang pernah terjadi dulu. Jadi sebab itulah mereka dah tak ada raja sekarang ni. Jadi
Okey, jadi kita tengok kedudukan raja-raja Melayu di negeri masing-masing masih lagi di bawah Gubernur Jepun. Okey, kedudukan raja-raja Melayu di negeri masing-masing berada di bawah Gubernur Jepun. Jadi apa beza dengan zaman British dulu? Lebih kurang sama je. Okey, lebih kurang sama juga. Dulu pun raja juga berada di bawah Gubernur juga. Jadi sama je sebenarnya. Kalau kita nak ikutkan Jepun dan juga British, sama je. Asalkan mereka tu penjajah, jadi samalah, tak ada yang berbeza pun. Mereka tetap penjajah. Okey, penjajah tetap akan jadi penjajah. Penjajah tidak akan menjadi hero ataupun penjajah tidak akan menegakkan rakyat tempatan. Itu yang hakikat yang kita kena terima. Okey, jadi kita tengok pula selepas Perang Dunia yang Kedua. Jadi selepas Perang Dunia yang Kedua, kalau kamu masih ingat kan, kalau kamu masih ingat lagi selepas Perang Dunia yang Kedua, apa yang berlaku. Okey, selepas Perang Dunia yang Kedua, Jepun dah kalah, Hiroshima dan juga Nagasaki telah dibom. Okey. Selepas tempoh tersebut, negara kita berada dalam tempoh kosong. Okey, kosong bermaksud tidak ada pemerintah. Sebab Jepun dah tak ada dah. Okey, Jepun dah balik. Jadi sekarang ni tidak ada pemerintah lagi. Okey. Sekarang ni tidak ada lagi pemerintah di kawasan tersebut. Di tanah Melayu. Okey, kemudian kita tengok balik disebabkan tidak ada pemerintah masa tu, maka kerajaan Tanah Melayu pada ketika itu telah diambil alih. Okey, bukan diambil alih lah. Masa tu komunis telah menggunakan peluang yang ada, kesempatan yang ada untuk mengacau ataupun untuk membuat huru-hara di Tanah Melayu. Jadi selama 14 hari, okey, komunis telah melakukan kekejaman yang mana dia telah beberapa kali cuba untuk bukan cubalah, dia memang ramai pun dia bunuh orang. Okey, dia bunuh orang, terutama sekali orang Melayu. Okey, komunis kalau kita tengok dia memang benci, dia bukanlah benci pada orang Melayu sangat. Okey, sebab dalam komunis pun ada orang Melayu juga. Cuma yang buatkan dia benci kepada orang Melayu ni sebab Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu. Okey, selain itu Jepun juga memberi layanan yang baik kepada Jepun juga melantik orang Melayu sebagai apa lagi? Polis. Tapi cikgu tak ingat dah term dia apa. Dia ada term dia tu, cikgu lupa dah. Apa nama term polis dia tu, cikgu lupa. Okey, jadi Jepun juga melantik orang Melayu sebagai polis. Mata-mata Jepun. Okey. Jadi ialah tugas sebagai mata-mata Jepun ialah untuk menangkap orang yang yang cuba untuk mengganggu Jepun kan. Jadi ialah biasa orang yang mengganggu Jepun ni zaman dulu ni kalau kita ikutkan orang Cina lah. Okey, jadi sebab itulah mereka berdendam dengan orang Melayu. Okey, itulah punca kenapa mereka berdendam. Okey, kemudian kita tengok disebabkan dendam itu, maka mereka keluar daripada persembunyian mereka dan mereka telah mencetuskan huru-hara. Jadi pada ketika itu banyaklah yang berlaku kerosakan, apa semua. Balai polis dibakar, dibom, macam-macam berlaku masa tu. Okey, sampaikan masa tu berlaku konflik antara Cina dan juga Melayu. Kalau kamu pernah tengok cerita Bukit Kepong, kan? Kalau kamu pernah tengok cerita Bukit Kepong, kamu tengoklah macam mana dia punya situasi pada ketika itu. Okey. Jadi kalau kita tengok balik Tengok dah. Dah tengok dah? Bagus. Kalau kamu tengok korang nanti nangis. Okey, kalau tengok cerita tu memang sedih lah cerita tu, macam mana mereka mempertahankan diri. Okey, daripada serangan komunis. Filem-filem pasal komunis ni, antara filem lain yang berkaitan dengan komunis ni ialah filem Bravo 5. Kalau korang pernah tengok lah cerita Bravo 5. Bravo 5 juga cerita tema dia diangkat pada tahun 1970-an. Tahun yang diangkat filem tu. Dan filem tu baru lagi. Tak adalah baru, masa cikgu dalam tahun 2000 lebih je lah. 2000 apa cikgu tak ingat. 2017 ke 2016? Ke 2015? Cikgu rasa 2015 kalau tak salah cikgu. Tanda Putra pun ada. Banyak. Okey, cikgu tak tahu korang pernah tengok tak satu cerita ni, tapi dia bukan pasal komunis, dia pasal Jepun. Dan masa tu cikgu yakin korang tak lahir lagi.
Pernah tengok tak cerita Embun? Pernah tengok tak? Sekarang ni dah lama dah cikgu tak jumpa cerita tu kat dalam TV. Tak pernah tengok kan? Okey. Apa kata korang cari cerita tu, Embun. Dia pasal Jepun. Pelakon dia Umi Aida. Masa tu Umi Aida muda lagi. Dengar pun tak pernah? Cuba cari. Tak pernah dengar pun cerita tu. Tak pernah dengar? Okey, kejap kita tengok. Kita usah sekejap cerita tu. Sekejap cikgu cuba cari sekejap Lepas sekejap. Cikgu cuba cari kat YouTube ada tak? Sekejap. Filem. Pasal Jepun cerita. Dia pasal tentera Jepun. Kekejaman Jepun lah kepada orang Melayu. Sekejap. Ada dekat ni, YouTube ada. Tapi dia punya ni tak berapa cantik lah. Sekejap cikgu share je. Sekejap betul, tahun 2002 cerita tu. Korang lahir tahun berapa? 2004. Sebelum korang lahir. Tajuk cerita tu Embun. Aku tak percaya dengan Jepun ni. Man, Hani cakap malam tu dengar. Cakap siang tu, pandai-pandai sikit. Nanti tak pasal-pasal masuk dalam, baru hantar. Orang Melayu ni kuat sangat bermusyarat. Buatnya tak. Bol. Mas tak dengar kot. Cerita ni ke? Embun. Okay, tajuk cerita dia Embun. Carilah cerita tu. Cerita tu memang cantik Umaida masa dia muda dulu lah. Zaman-zaman dia prima donna dulu lah. Zaman dia muda dulu. Tahun 2002. 2 tahun sebelum korang lahir. Jadi, kalau korang nak tengok cerita pasal Jepun, cerita yang sedih lah. Tengok cerita tu. Cerita tu sedih. Embun tu. Dia pasal Jepun. Dia tak silap cikgu. Umi Aida ni tak silap cikgu dia bercinta dengan Jepun. Tak silap cikgu. Dalam filem Indonesia pun banyak juga. Cerita Soekarno ada. Banyak filem sebenarnya yang mengangkat tema-tema ni. Sebenarnya filem yang mengangkat tema-tema ni seronok sebenarnya tengok, tapi kita kat Malaysia ni kan, cikgu nampak filem-filem ni tak banyak yang cuba nak angkat balik benda tu. Kita ada, sebelum ni mereka cuba buat filem Bravo 5. Mereka cuba angkat balik tema komunis. Memang ada buat lah, tapi dia punya biasalah, mungkin kos rendah kot. Jadi dia punya grafik tak berapa cantik. Tapi dia punya ni gempak lah bagi cikgu, dia punya plot cerita, dia punya scene tu gempak. Tetapi disebabkan teknologi ataupun kos yang rendah menyebabkan filem tersebut biasa je. Daripada sudut dia punya grafik lah. Macam filem-filem yang ada baru-baru ni, contoh kita tengok cerita Pascal ke apa kan. Beto berlakon. Betul. Dalam filem Bravo 5 tu Beto berlakon. Beto dan juga ni. Beto ada. Lepas tu ada Remy Sahab berlakon. Remy Sahab watak utama. Remy Sahab ada berlakon. Bravo 5 band. And then Pascal sebenarnya cikgu harapkan dia buat cerita pasal komunis ataupun pasal teroris ke apa kan. Tapi dia tak buat juga. Dia buat filem pasal rupanya pergaduhan pasal adik-beradik. Tak pasal adik-beradik pula. Dah pasal kawan-kawan. Tak syok juga. Tak best juga. Kita mengharapkan dengan lebih besar, memanglah ada bergaduh masa tu isu dia dengan Lanun. Tapi isu sebenarnya bukannya pasal Lanun. Kalau korang tengok cerita tu bukan pasal Lanun sebenarnya. Cerita pasal kawan. Jadi macam tak syok sikit lah. Sebenarnya nak menunjukkan yang Pascal ni hebat lah. Askar Malaysia ni hebat lah. Itu je sebenarnya. Tapi tak syok. Dia punya tema dia tu tak syok. Memanglah dia punya action dia gempak. Semua memang gempak lah. Tapi dia macam dia ringan saja. Bagi cikgu terlalu ringan. Mungkin dia boleh improve untuk cari tema yang lebih berat. Macam Polis Ivo. Polis Ivo pertama tak berapa berat lah pasal dadah je. Polis Ivo 2 yang berat sikit. Dia masuk teroris. Macam bagi cikgu suka. Dia masukkan teroris. Tapi dia still tak cerita pasal Polis Ivo 2 paling banyak kontroversi. Betul. Dia banyak kontroversi kan. Sebab dia banyak pasal teroris Islam kan. Tapi bagi cikgu, cerita macam tu okey lah. At least dia punya isu dia teroris. Okey lah, okey. Dia still sebab dia fight dengan teroris. Dia bukan fight kawan-kawan, adik-beradik ke bukan. Dia fight dengan teroris. Okey lah.
Tapi cikgu harapkan nanti filem-filem yang keluar ni tolonglah buat pasal komunis ataupun pasal Jepun. Barulah seronok tengok. Sebab kalau kita tengok kan filem-filem luar, contoh filem daripada China ke, daripada USA ke, daripada mana-mana je lah. Kebanyakan diorang still buat filem-filem sejarah diorang tau. Itu yang seronok. Kan macam kita ada Bukit Kepong kita, tapi itu dah lama. Lieutenant Adnan lah kan. Kita dah ada tapi itu lama dah. Sekarang ni dah tak banyak dah filem-filem yang Walaupun cerita Bukit Kepong dah lama, tengok balik masih nak nangis. Itulah ya. Aduh. Sekejap. Kalau boleh recreate balik. Itulah buat balik. Itu yang seronok tapi itulah. Tak tahulah. Diorang suka mencari nilai-nilai kontroversi ataupun nilai-nilai yang boleh jual. Mungkin cerita tak boleh jual kot, tak tahu lah. Orang Malaysia ni kan tak ramai yang patriotik. Biasa lah tu. Rasanya. Okay, kita sambung balik pasal komunis tadi. Okay, jadi komunis ni, jadi dia telah menyebabkan huru-hara. Kalau kamu ada nenek moyang lagi, cuba kamu tanyalah nenek moyang kamu yang hidup zaman komunis ni. Okay, cuba kamu tanya dia. Mungkin diorang boleh berkongsi macam mana kehidupan mereka zaman komunis ni. Macam cikgu dulu, cikgu sempatlah tanya dengan arwah atuk cikgu dulu. Dia sempat, masa dia cerita tu pun, yalah, dia sebenarnya masa dia cerita tu, dia dah tak berapa sihat masa tu. Dia tak berapa sihat sangat. Jadi, tapi dia sempatlah bercerita. Dia tak ingat, dia banyak lupa tapi kisah-kisah lama dia ingat. Memori dia yang ke depan dia hilang. Memori ke belakang dia banyak. Arwah atuk cikgu dulu, memori belakang semua dia ingat. Tapi memori depan apa yang betul lah, apa yang dia makan tadi ke lupa. Tapi apa yang belakang-belakang dia ingat. Jadi dia sempatlah cerita yang masa zaman komunis dulu dia kata dia punya kawan lah dia kata pernah kena tembak depan dia. Dia kata masa dia zaman dia muda dulu dia kata pernah kawan dia kena tembak depan dia kata, tapi dia selamat lah, dia sempat selamat masa tu. Kawan dia mati. Cuba korang tanya nenek moyang korang. Tanya dia macam mana pengalaman mereka masa zaman komunis tu. Saya pernah tanya. Saya pernah tanya. Tanya, tadi dia cakap apa? Saya punya ni lah, atuk lah. Dia ceritakan yang dia kena kejang komunis. Lepas tu mak ayah dia suruh panjat pokok daripada kat hutan. Sembayang mak ayah dia lari. Dia ternyorong kepada dia macam pasal atuk saya pernah cerita dia tengah panjat pokok ternampak askar-askar Jepun tengah kejar. Saya tak nampak lah yang panjat pokok. Dia pokok. Bagus. Nasib baik boleh banyak pokok. Baik kalau tak ada banyak pokok. Jadi itulah kalau kita tengok balik sebenarnya zaman tu kalau kita tengok memang susah. Bukan kita sekarang ni kita hidup zaman lockdown sekarang ni, zaman Covid ni pun dah susah. Bayangkan orang-orang zaman dulu hidup macam mana, lagi susah tau. Okey, kita punya lockdown kita sekarang ni, korang mesti boleh pergi kedai tau. Tak ada orang nak kacau korang pergi kedai, pergilah kedai. Nak keluar pergi mana, jogging, pergilah jogging, tak ada orang nak marah pun. Kita punya lockdown sekarang. Orang zaman dulu, selepas start daripada 1945 sampailah 1950-an, 60-an, kamu tahu tak zaman tersebut adalah zaman komunis. Yang mana, kalau dekat area-area kampung, mereka hanya boleh keluar pada waktu siang je. Waktu malam masuk rumah, tak boleh keluar. Kalau kamu keluar pada waktu malam dan tanpa pengenalan, kamu boleh ditangkap. Kamu akan ditangkap sebab kamu disyaki terlibat dengan kegiatan komunis. Jadi bayangkan, lagi takut nak keluar dengan komunis lagi. Kita tahanlah. Kita nak keluar pun boleh lagi, tak ada masalah, tak ada siapa pun nak malah kita nak keluar. Kan? Tapi kalau zaman dulu lain tau dia punya ni. Okey, jadi berbalik semula kepada topik kita tadi. Jadi selepas kekejaman selama tempoh 14 hari tu, sebab ada kekosongan masa tu. Jepun masa tu British lambat. British lambat untuk datang semula ke tanah Melayu. Sebab British masa tu pun tengah banyak masalah. Dia dah banyak masalah dekat Eropah dah. Jadi dia take time untuk datang. Macam dekat Indonesia berbeza. Indonesia dia punya pemimpin dia cepat, agresif. Selepas Jepun belah, pemimpin dia Soekarno tiba-tiba terus mengisytiharkan kemerdekaan selepas Jepun belah. Jadi satu benda yang bagus lah, tapi macam negara kita masa tu pemimpin-pemimpin kita belum bersedia untuk kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin kita belum ready untuk membentuk sebuah negara. Kita tak ready lagi. Macam cikgu sebutkan sebelum ni. Jepun datang 1940 lebih. Dekat tanah Melayu ni, kita cerita tanah Melayu dulu.
dekat tanah Melayu, idea tentang kemerdekaan itu hanya wujud pada tahun 1930-an. Baru wujud. Sebelum ni tak pernah ada pun. 1930-an baru wujud. Itu pun disebabkan adanya daripada Kesatuan Melayu Muda masa tu, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Dan juga ada kaum muda daripada pelajar-pelajar yang daripada Mesir yang membawa gerakan Pan-Islamism. Okay? Dan juga gerakan Islah. Barulah munculnya idea-idea kemerdekaan. Okay? Indonesia dia demokratik. Okay, sampai sekarang pun demokratik negara diorang bukan komunis. Okay, tapi memanglah daripada awal-awal dulu memang komunis ada menguasai Indonesia sekejap. Okay, terutama sekali masa tu kerajaan Soekarno lah masa tu. Tapi tak adalah sampai berjaya mengubah kerajaan Indonesia. Okay. Okay. Kat mana tadi? Okay. Jadi Jepun Jepun kalau kita tengok macam Indonesia tadi, dia terus mengisytiharkan kemerdekaan. Okey, kalau kita tengok dekat tanah Melayu, kita tak ada pemimpin yang macam pemimpin yang terus apa nak cakap? Yang macam mana cakap? Pemimpin yang betul-betul ready tau. Okey, macam cikgu cakap tadi, negara kita 1930-an barulah kita pemimpin-pemimpin kita ada idea tentang kemerdekaan. Sebelum ni tak ada pun. Jadi 1940-an Jepun datang. Jadi masa Jepun datang, macam mana mereka nak menuntut kemerdekaan? Okay, sebab kita pun tak ada lagi pemimpin-pemimpin yang ready. Okay, pemimpin yang ada pun mereka muncul pada tahun 1950-an ke atas, barulah adanya pemimpin-pemimpin yang berjiwa merdeka ni, baru ada. Okay, masa tu orang cakap dalam 1930-an tu, pemimpin-pemimpin ni dalam pembikinan lagi. Contoh macam Tunku Abdul Rahman, Datuk Onn Jaafar, yang lain-lain ni dalam pembikinan lagi. Mereka masih lagi bermula di bawah. Okay, sebab itulah kita masa tu, Indonesia dah merdeka dah. Kita belum merdeka lagi. Okay, masa tu memang ada gerakan awal untuk memerdekakan tanah Melayu, iaitu daripada Ibrahim Haji Yaakob lah. Okay, Ibrahim Haji Yaakob dia nak merdekakan tanah Melayu ni bersama dengan Indonesia. Okay, dia nak gabung dengan Indonesia. Tetapi apa yang berlaku selepas Jepun belah, lepas Jepun dah belah, Jepun dah kalah, Indonesia masa tu Soekarno tiba-tiba terus isytiharkan kemerdekaan. Jadi masa tu Ibrahim Haji Yaakob kecewa lah. Okay, dia kecewa sebab tak dapat nak menyatukan Malaysia dan tanah Melayu dan juga Indonesia. Dia kecewa dan akhirnya dia membawa diri ke Indonesia dan dia telah meninggal dunia di Indonesia. Dia pindah ke sana. Sebab dia nak merdeka, dia tak nak lagi dijajah. Tapi yelah, betul jugalah. Bagi cikgu, apa yang dia buat tu bagi cikgu betul jugalah. Sebenarnya kalau korang belajar nanti lagi tinggi kan, kalau korang belajar peringkat degree nanti, korang akan belajar juga tahu sejarah benda ni. Kalau korang ambil sejarah lah. Macam cikgu dulu, cikgu belajar. Dan ramai berpendapat bahawa Ibrahim Haji Yaakob ni dan juga kawan-kawan dia ni sebagai golongan berhaluan kiri. Golongan berhaluan kiri ni maksudnya, kan boleh bayangkan kan, golongan berhaluan kiri ni bermaksud yang radikal, agresif dan juga dia sebagai macam pembangkang lah. Okay, yang bangkang kerajaan. Jadi bagi cikgu tak menganggap mereka ni sebagai golongan kiri. Okay, yes, mereka punya cara berbeza. Tetapi cikgu tak setuju jika kita nak katakan Ibrahim Haji Yaakob and the gang ni sebagai berhaluan kiri. Sebab apa? Yes, memang mereka menggunakan cara yang agak kasar. Okay, tetapi kita jelas, kita dapat lihat niat mereka untuk merdeka, untuk memberikan kemerdekaan kepada orang Melayu ni. Okay, tetapi gagal. Usaha mereka gagal. Dan bagi cikgu, mereka ni adalah tokoh-tokoh yang tidak bernasib baik. Sebab mereka selalu ditipu. Dan mereka selalu gagal. Ibrahim Haji Yaakob ni adalah tokoh yang selalu gagal. Okay, walaupun ada kejayaan-kejayaan, tapi mostly gagal. Okay, kegagalan yang pertama, dia bekerjasama dengan Jepun untuk menentang British. Sebab dia kata Jepun akan beri kemerdekaan. Okay, dia kerjasama dengan Jepun. Lepas tu Jepun datang, rupanya Jepun tipu dia. Okay, Jepun dah janji nak bagi mereka tapi Jepun tipu. Okay, lepas tu bekerjasama pula dengan British. Kan, bersama dengan British untuk halau Jepun balik semula. Memang okey bekerjasama, tapi lepas tu British datang balik. Tak jadi juga. British datang balik tanah Melayu, conquer tanah Melayu balik. Lepas tu diharapkan Soekarno untuk memerdekakan tanah Melayu juga. Lalu Soekarno terus isytiharkan kemerdekaan sendirian Indonesia tanpa tanah Melayu. Jadi Ibrahim Haji Yaakob ni dia selalu dikecewakan.
Dan akhirnya dia telah membawa diri di Indonesia, dan selepas dia duduk dekat Indonesia, cikgu dah tak dengar lagi cerita pasal dia. Cikgu tak tahu lagi apa cerita pasal dia. Tak tahu dah apa jadi pada dia. Kita tak tahu. Dan cikgu tak tahulah ada tak orang yang cuba cari di mana kubur dia. Cikgu pun teringin juga nak tahu. Dia lah, sebab dia antara orang yang awal sedar tentang apa tu, kemerdekaan kan. Tapi yalah, sebabkan dia punya haluan itu tidak sehaluan dengan ni. Dia punya perjuangan tu tak sehaluan dengan orang-orang lain, menyebabkan mereka dia ni dipinggirkan lah. Dan juga jasa-jasa dia tidak dikenang. Okay. Sebab apa bagi cikgu Ibrahim Haji Yaakob ni? Dia, okay, kenapa cikgu suka, bukan suka pasal dia, maksudnya cikgu suka perjuangan dia. Okay, memanglah ada banyak kesilapan yang buat. Okay, Hamka tu lain lah. Hamka tu memang tokoh lah. Okay, tokoh bahasa semualah. Okay. Jadi Ibrahim Haji Yaakob ni sebenarnya kalau nak diikutkan, dia adalah guru. Okay, dia adalah seorang guru. Seorang guru di daerah cikgu, di tempat cikgu lahir. Dia adalah guru, bekas guru dekat situ. Jadi cikgu tertanya juga, cikgu nak cari juga dekat mana dia punya jejak dia, dekat mana rumah dia, tapi tak dapat lagi lah. Sebab banyak fakta ataupun data-data berkaitan dengan dia dah tak ada. Jadi tak boleh nak cari. Okey, jadi kita kembali semula. Ni nampak dah setengah jam lah cikgu melerik dah ni. Cikgu dah mengarut benda lain dah setengah jam dah ni. Sebab cikgu takut cikgu terlaju sangat. Sebab apa? Okey, korang nak tahu tak kenapa cikgu ajar laju? Sebab cikgu terus fokus kepada apa poin-poin penting tau. Okey, cikgu melarat sikit je lah. Tapi disebabkan dah terlalu laju, kita dah sampai bab 3. Jadi cikgu kena slowkan balik tempo. So cikgu kena banyak melalut sikit. Okay, tapi yang penting korang faham itu je lah. Sekolah baru masuk bab 2. Kan, kita dah bab 3 dah. Ni pun cikgu slow tau. Baru Minggu lepas 3.1 pun tak habis lagi. Ni minggu ni 3.1 pun tak habis lagi. Cikgu dah slowkan tempo dah ni. Okay, so kita teruskan balik tadi. Okay, jadi Malayan Union diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua apabila British telah keluar, Jepun telah keluar, British datang balik. Okay, dan pada permulaannya sebelum Malayan Union diperkenalkan, British memperkenalkan BMA. Okay, British Military Administration. Okay, yang dijalankan secara ketenteraan. Kemudian apa yang berlaku? Sekejap Okay. Kemudian apa yang berlaku kita tengok, British telah memperkenalkan Malayan Union. Okay. Tujuan dia kalau kita tengok antaranya sebab dia kata dia nak menguasai macam dari sudut pentadbiran negeri-negeri Melayu ni lah. Okay. Tetapi masalah ni kita lihat perlembagaan Malayan Union tidak digubalkan oleh orang tanah Melayu. Sebaliknya digubalkan oleh orang oleh Parlimen Britain. Okay. Sekarang ni macam mana orang luar boleh tahu tentang orang tanah Melayu? Mereka tak tahu apa-apa pun, dan orang yang buat perlembagaan tu mereka tidak pernah sampai ke tanah Melayu pun. Mereka tak tahu apa-apa tentang tanah Melayu. Sebab itulah perlembagaan Malayan Union itu ditentang hebat oleh bukan sahaja oleh orang Melayu tetapi juga ditentang oleh bekas-bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Mereka juga menentang Malayan Union ni. Sebab nampak sangat bahawa Malayan Union ni cuba untuk buang raja-raja Melayu. Sebab bila dia sentuh isu-isu yang sensitif berkaitan dengan orang Melayu, terutama sekali berkaitan dengan raja-raja Melayu, sudah semestinya orang Melayu akan bangkit. Itu je, jangan kacau raja-raja Melayu. Jadi dalam Malayan Union ni memang dia mengacau raja-raja Melayu. Sebab apa? Sekarang ni dalam Malayan Union, raja-raja Melayu tidak lagi berkuasa. Sebaliknya, kuasa yang ada pada raja-raja Melayu itu diambil oleh Raja England. Dan apa hal pula Raja England nak take over kuasa raja atau sultan dekat tanah Melayu ni? Dah lah jauh satu hal. Dia orang putih, kita orang Melayu. Orang putih ni kulit dia putih. Kita orang Melayu ni kulit kita kuning-kuning. Kan? Jadi tak sama. Kenapa dia? Apa dia? Saya putih. Yalah tu. Dia yang putih-putih sekarang ni mungkin banyak mix lah, dia mungkin genetik apa kan. Orang British ni putih dia kalau korang tengok, dia putih dia banyak bintik-bintik. Okay? Dia kalau korang tengok kena panas sikit kulit dia merah dah. Dah teruk dah kulit dia merah. Sebab kulit dia orang putih tu bukannya kulit yang sihat. Okay? Orang hitam tu yang ni tak ada hitam. Gelap dia. Okay? Janganlah apa tu jawab macam tu. Okay? Okay, sebenarnya kalau korang nak tahu antara kulit yang gelap dan kulit yang cerah, sebenarnya kulit gelap lagi sihat. Kulit gelap adalah kulit yang paling sihat. Sebab tu kalau korang ada kawan-kawan orang India, korang tengok kulit-kulit dia. Cikgu jarang jumpa tu. Memanglah ada, tapi jarang cikgu jumpa
orang India yang ada jerawat banyak-banyak kat muka. Jarang tau. Memang jarang. Ada tu ada lah tapi jarang. Sebab mereka kulit yang sihat. Sama juga macam orang-orang negro pun sama juga. Kulit-kulit mereka sihat. Kulit-kulit yang putih ni kena panas sikit sunburn. Kan? Dulu kawan cikgu ada seorang kawan. Masa sekolah menengah dulu lah. Masa tu cikgu form 2. Form 2 ke form 1. Kawan baik cikgu lah. Kawan Anis bahan dia sendiri Anis. kawan cikgu di India lah. Dia kawan baik cikgu. Kita orang memang baik gila dah. Kita daripada sekolah rendah sama sampai sekolah menengah pun kita sama. Masa tu bersukan, hari sukan. Panas kan masa tu panas tau, panas. Lepas tu cikgu cakap lah, jom lah duduk bawah kemah, panas ni. Kang apa tu? India kalau kulit putih cikgu tak pastilah. Tapi kalau kita tengok beza. Orang Asia, kulit kita dengan kulit orang lain, orang putih tak sama tau. Lain. Okay, sebab cuba kamu tengoklah, kamu tak payah ni lah, kamu tengok dalam filem lah. Okay, tengok yang HD punya. Kamu tengok kulit dia macam mana. Merah-merah, bintik-bintik, kulit tak sihat. Dia kulit putih, ada yang sihat, ada yang tak sihat. Kulit putih yang tak sihat tu, yang ada bintik-bintik tu, yang... Cikgu putih. Cikgu biasa-biasa je, cikgu tengah-tengah. Cikgu tengah-tengah. Tapi kulit cikgu pun tak sihat juga. Cikgu ada juga beberapa masalah kulit juga. Cikgu kena panas sikit habis lah. Okay. Jadi kawan cikgu ni, cikgu dah cakap dia jom lah duduk dekat apa tu? Bawah kemah. Sebab apa tu panas kan. Dan kawan cikgu ni dia cakap, tak apa bro, aku okey je. Kau tu je, aku tak ada masalah. Dia pernah cakap itu. Jadi macam cikgu macam gelak lah kat dia kan. Macam yelah betul juga apa dia cakap tu. Sebab tu kalau kita tengok ada segi warna kulit kamu boleh Google kamu boleh tengok Google. Kulit yang paling sihat ialah kulit yang warna gelap. Itu dah kulit yang paling sihat. Okey, cikgu nak tanya Dashini. Dashini, ramai tak kawan-kawan kamu yang muka dia ada jerawat? Ramai tak? Tak ramai. Tak ramai kan? Ah. Compare dengan bangsa lain. Cuba kamu tengok. Ramai bangsa lain ramai tau. Kawan cikgu Melayu ke Cina ke ramai tau muka yang berjerawat, ramai. Sebab itulah cikgu cakap biasanya yang kulit gelap ni kulit mereka sihat. Okay? Saya lah antara orangnya yang banyak jerawat tu. Oh ya ke? Ya. Tak apa. Dia nanti dah itu sebab hormon. Nanti bila dah besar sikit hormon dah berubah, sihat dalam muka tu. Jangan risau. Nak tahu tak apa yang cikgu buat untuk bagi kulit sihat? Apa yang kita kena buat? Cikgu buat, kita buat kelas kulit hari ni untuk penjagaan kulit. Tak payah pakai produk-produk ni, tak payah. Cikgu tak pakai produk-produk ni. Cikgu just ada satu pencuci muka je. Itu pun cikgu pakai pun seminggu sekali je cikgu pakai. Carrot boleh lah. Banyak sebenarnya cara dia. Tapi cara cikgu buat satu je. Cikgu selalu basahkan muka. Cikgu selalu bagi kulit cikgu lembap. Supaya dia tak kering. Memang banyak kalau korang pakai produk-produk tu, memang banyak lah. Cikgu pakai tu je, cikgu pakai apa tu, ambil air, basuh muka je, bagi lembut. So sebelum tidur pun sama, sebelum tidur basuh muka dulu, bangun tidur basuh muka, petang-petang panas-panas basuh muka. So dia akan bagi muka korang segar sikit, tu cara dia lah. Sayur pun sama juga, kena makan sayur. Korang tak boleh tak makan sayur, kena banyak makan sayur. Terutama sekali tomato. Tomato lah paling banyak. Jadi sayur kena makan. Okay, kalau korang tak makan sayur pun bahaya juga. Mungkin kulit korang cerah tapi ada masalah. Okay. Lidah buaya. Tak korang lah. Okay. Okay, kita patah balik semula. Kita pergi balik semula dekat kita punya ni tadi. Okay, jadi Gubernur dilantik oleh kerajaan British. Okay. Gubernur dilantik oleh kerajaan British. Batuk pula. Okey. Jadi gubernur dilantik oleh kerajaan British. Okey. Pentadbiran di tanah Melayu dipegang oleh gubernur. Okey, masalahnya gubernur itu dilantik oleh kerajaan British untuk memerintah Malayan Union. MU tu Malayan Union bukan Manchester United. Okey, Malayan Union, cikgu singkatkan.
Jadi gubernur dilantik untuk memerintah Melayu Union. Okey, jadi sekarang kita dapat lihatlah bahawa yang memerintah tanah Melayu sekarang ni bukan orang tempatan. Dahlah ketua dia ialah Raja England. Yang menjalankan pentadbiran pula gubernur yang telah dilantik oleh kerajaan British. Dia gubernur tu orang British. Jadi sekarang ni siapa yang duduk tanah Melayu ni? Orang British ke orang Melayu? Ataupun orang tanah Melayu yang duduk tanah Melayu ni? Jadi sebab itulah orang Melayu menentang Melayu ni. Kemudian kita dapat lihat Raja-Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu, mereka menentang Melayu ni sehabis mungkin. Mereka tentang kau-kau tu. Kau-kau tu tentang. Okey, contoh kita lihat dalam pentadbiran awam dalam bekerja dengan kerajaan sebagai kaki tangan awam. Mereka sampaikan bila mereka terlibat dalam demonstrasi, mereka telah diugut oleh kerajaan British bahawa jika mereka terlibat dalam demonstrasi, mereka akan dilucutkan jawatan, akan dibuang kerja. Jadi orang-orang Melayu pada zaman dulu tak kisah. Nak buang kerja, buang lah. Jadi masa tu, apa yang berlaku, mereka telah meletak jawatan beramai-ramai. Mereka sendiri yang resign kerja. Oh, kau nak ugut aku? Okey, sekarang ni aku resign. Settle masalah. Jadi British nak buat apa? Jadi sekarang ni banyaklah masalah. British dah pening gila kepala. Macam mana nak buat? Sebab orang Melayu memang buat pertama kalinya, dalam Melayu, penentangan Melayu ni, buat pertama kalinya, orang Melayu menentang, orang Melayu bersatu. Okay, orang Melayu bersatu hati menentang British. Sebelum ni, tak ada pun macam tu. Sebelum ni penentangan tu dilakukan oleh sikit-sikit je, orang-orang tertentu je. Bukan semua. Kali ni semua orang terlibat. Orang kampung, orang bandar, orang kerja kerajaan, orang kerja semua terlibat dalam penentangan terhadap ni. Jadi disebabkan oleh tekanan yang dihadapi oleh British. Okay, sebab British ni, dia bukan saja dapat tekanan daripada orang Melayu tu. Tetapi juga tekanan daripada bekas-bekas pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu. Mereka juga menentang. Mereka juga mendesak supaya British tukar balik semula Melayu ni. Supaya hapuskan Melayu ni dan diganti dengan yang baru. Jadi setelah berbincang, yalah British pun dah sedar dah salah dia. Dah bincang-bincang lah sekali, British tukarlah dengan PTM. Siapa tahu PTM tu apa? Siapa tahu PTM tu apa? Siapa tahu PTM tu apa? Ada yang tahu PTM tu apa? Ada yang tahu PTM tu apa? Tak apa. Cikgu tak pelik lah kalau korang tak tahu sebab cikgu yang buat nota ni. Okey, PTM tu ialah Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu PTM. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Program transformasi pindah, bukan. Okey, jadi British telah menukar Melayu Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi sekarang ni dah tukar dah. Okey, jadi Persekutuan Tanah Melayu ni, dia punya ciri-ciri dia jauh berbeza dengan Melayu Union ni. Jauh berbeza. Okey, antara perkara yang dibuang, okey, yang dibuang daripada Melayu Union ni, okey, yang pertama yang dibuang ialah jus soli. Okey, jus soli atau jus solai, ikut orang lah nak panggil apa. Ada orang panggil jus soli, ada orang panggil jus solai. Jadi jus soli ni atau jus solai ni, dia memberikan kerakyatan mudah kepada orang-orang luar. Jadi menyebabkan nanti orang Melayu akan kehilangan hak majoriti. Okey, dan keistimewaan. Nama pun tanah Melayu kan. Jadi orang Melayu akan kehilangan hak masa tu. Jadi orang Melayu bimbang masa tu. Okey. Jadi sebab itulah antara isu hangat yang ditolak oleh orang Melayu ialah berkaitan dengan jus soli. Okey. Jadi British bersetuju dan juga British telah menukar. Daripada Melayu Union tadi tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang ni dah tukar dah. Okey. Jadi dalam Persekutuan Tanah Melayu tu kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Okey, yang mana Raja-Raja Melayu ada kuasa semula. Tidak seperti sebelum ni. Okey, jadi Raja-Raja Melayu telah ni semulalah. Alright. Okey, kita pergi pula kepada selepas kemerdekaan. Nampak hari ni baru habis 3.1 tau. So cikgu dah slow tau. So cikgu dah tak laju-laju dah. 3.1 2 hari habis tau. 2 kali kelas baru habis. Okey, kita tengok pula selepas kemerdekaan. Bagaimanakah kedudukan Raja-Raja Melayu? Selepas merdeka, kita kena ingat selepas merdeka bermaksud 1957. Okey, dan kemerdekaan itu hanyalah menurut
tanah Melayu sahaja, tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, sebab Sabah dan Sarawak merdeka pada tahun 1963. Okey. Tanah Melayu merdeka pada 1957. Jadi yang selepas merdeka ini kita merujuk kepada 1957. Okey, jadi selepas merdeka, pemerintahan beraja diteruskan, masih lagi diteruskan. Okey, yang mana kita masih lagi teruskan kita punya pemerintahan beraja ni. Okey, raja masih lagi memegang beberapa kuasa. Okey, at least raja ada kuasa lah. Okey. Dan juga disebabkan kita zaman dulu lagi memang pemerintahan beraja tau. Tapi sekarang ni masalahnya kita nak buat negara kita sekarang ni sistem demokrasi tau. Jadi macam mana kita nak sesuaikan demokrasi dengan beraja? Itulah yang orang zaman dulu dicuba buat. Macam mana mereka nak minglekan, macam mana mereka nak menyatukan antara pemerintahan beraja dan juga demokrasi. Sebab apa? Kalau kita tengok negara-negara lain yang mengamalkan demokrasi, mereka tidak ada raja. Contoh cikgu bagi, Indonesia. Dia demokrasi tetapi dia tidak ada raja. Jadi sebab itulah mereka dipanggil sebagai Republik Indonesia. Okey. Sama juga macam Amerika Syarikat. Mereka demokrasi tetapi mereka tidak ada raja. Sebab itulah mereka menjadikan Amerika sebagai Republik Amerika. Okey. Dia lain tak sama macam kita. Kita demokrasi kita tak sama dengan orang lain. Sebab demokrasi kita ada raja. Kita macam Britain. Okey. Kita macam Britain. Kita punya ni lebih kurang macam Britain. Okey. Jadi beberapa pindaan telah dibuat untuk menyesuaikan pemerintahan beraja dengan demokrasi. Okey. Dan yang paling penting ialah jawatan yang di-Pertuan Agong YDPA diwujudkan, iaitu sebagai ketua utama negara. Okey. Cikgu tahu dalam kalangan ramai-ramai ni mesti ada yang tak pernah jumpa cikgu depan-depan. Kan? So, tahu cikgu tak ramai pun, kelas form 5 tu dalam 20 orang. 20 orang macam tu je, cikgu rasa tak ramai pun. Saya tak pernah. Kan? Kan, tak pernah jumpa cikgu kan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan masa kelas, tak salah cikgu sempat 2 kelas je hari tu, lepas tu PKP. Masa kelas fizikal dulu, cikgu pernah terangkan peranan yang di-Pertuan Agong dan juga kedudukan yang di-Pertuan Agong ni. Okey, dan sebab tu kalau kita lihat yang di-Pertuan Agong ni, dia sebenarnya macam ni sistem negara kita ni, kita ada 2. Okey, kita ada, kita tulis kat komen lah. Kita ada pemerintahan dan kita ada satu lagi iaitu pentadbiran. Okey, kita ada 2. Kita ada pemerintahan dan juga pentadbiran. Yang mana kedua-dua ni berbeza Okey, pemerintahan ialah yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong membuat pemerintahan. Pentadbiran pula dijalankan oleh Perdana Menteri dan juga ataupun kita panggil sebagai Jemaah Menteri. Okey, jadi cikgu nak kamu fahamkan dua-dua ni. Kita ada pemerintahan dan juga kita ada pentadbiran. Okey, yang di-Pertuan Agong tadi termasuk dalam pemerintahan. Okey, Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri termasuk dalam pentadbiran. Jadi mereka ini jentera pentadbiran. Okey, jadi cikgu nak kamu clear antara dua-dua ni. Boleh faham antara pemerintahan dan juga pentadbiran. Pastikan kamu clear yang dua-dua ni. Okey, kemudian kalau kita tengok balik, Sultan atau yang di-Pertuan Agong, walaupun kuasa dia ialah pemerintahan, tetapi dia boleh mengambil pentadbiran. Bukan maksud cikgu dia boleh rampas. Tidak, dia tidak boleh rampas. Okey, tapi dengan syarat satu keadaan. Satu keadaan je yang boleh menyebabkan yang di-Pertuan Agong boleh mengambil kuasa pentadbiran. Ada satu je sebab. Cuba teka sebab apa? Ada satu sebab je yang boleh menyebabkan raja-raja YDPA mengambil tugas pentadbiran. Betul Amar, darurat. Okey. Tetapi darurat yang berlaku sekarang ini tidaklah darurat penuh. Okey. Jadi YDPA masih lagi tidak boleh mengambil pentadbiran. Okey. Jika darurat itu berlaku penuh, maka yang di-Pertuan Agong akan mengambil pentadbiran. Okey, dan masa tu pentadbiran akan dijalankan oleh yang di-Pertuan Agong, pemerintahan dan pentadbiran. Okey, and then bila darurat dah habis, barulah pentadbiran akan diserahkan kembali kepada rakyat. Okey, jadi itu kita nampak perbezaan pemerintahan dan juga pentadbiran. Okey, itu perbezaan dia, pemerintahan dan juga pentadbiran. Okey.
And then kita tengok pula dari sudut sorry batuk sikit. Cikgu lah banyak cakap ni, cikgu batuk. Sebab tadi cikgu ada satu kelas lagi tadi. Okay. And then kita tengok yang di Pertuan Agong tadi, dia termasuk dalam pemerintahan. Okay. Kemudian yang di Pertuan Agong ini dipilih berdasarkan 9 orang raja. Okay, berdasarkan giliran. Okay, dulu cikgu pernah tanya soalan ni. Cuba jawab. Yang di Pertuan Agong sekarang ni daripada negeri mana? Dia sultan negeri mana? Okay, betul. Dari Pahang. Okay. Sebelum Sultan Pahang ni jadi YDPA, sultan negeri mana yang jadi YDPA? Sebelum Sultan Pahang yang ni. Sultan negeri mana? Okey, betul. Kelantan. Okey. Selepas Sultan Pahang, sultan mana pula yang akan jadi, sultan negeri mana yang akan jadi? Bagus, laju jawab. Johor. Okey. Jadi Johor akan ambil alih. Alright. So itulah giliran dia. Nanti ada lagi lah giliran dia sampai lah habis. Okey. Okey. And then kalau kita tengok pemerintahan yang dijalankan oleh Agong yang di Pertuan Agong. Okey, kamu kena faham bahawa Agong ni dia ada kuasa yang besar. Okey, cuma dia tak gunakan je. Okey, dia ada kuasa yang besar cuma dia tak gunakan. Okey, antara kuasa yang dia ada ialah kamu kena tahu bahawa Angkatan Tentera Malaysia, tak kisah darat, laut atau udara, berada di bawah yang di Pertuan Agong. Okey. Walaupun kita ada Kementerian Pertahanan, okey, walaupun kita ada Kementerian Pertahanan yang menguruskan pentadbiran tu, mereka hanya menguruskan pentadbiran tentera sahaja. Tetapi pemerintahan tentera masih lagi tertakluk di bawah yang di Pertuan Agong. Bukan berada di bawah kuasa kementerian. Jadi, kerajaan, kementerian tidak ada hak untuk mengarahkan tentera pergi ke mana-mana. Itu bukan hak tentera. Itu bukan hak kementerian. Hak Perdana Menteri, bukan. Itu bukan hak Perdana Menteri. Dia tak boleh buat macam tu. Okey. Jadi, hak itu sepatutnya ialah hak yang di Pertuan Agong. Hanya yang di Pertuan Agong sahaja yang boleh memberikan arahan kepada tentera. Okey, clear cikgu nak kamu clear yang tu. Polis berada di bawah kerajaan. Okey. Polis berada di bawah kerajaan, tentera berada di bawah yang di Pertuan Agong. Okey, tentera Malaysia kuat ke? Kalau kita nak cerita tentera Malaysia kuat ke tak kuat ni, banyak cerita yang cikgu boleh buka pasal tentera Malaysia ni, banyak. Antaranya isu kita boleh tengok macam mana Kesultanan Sulu dulu. Okey, isu pasal Kesultanan Sulu tu, mungkin masa tu kamu baru darjah berapa cikgu tak tahu. Okey, masa Kesultanan Sulu 2015 tak salah cikgu. Ke 2014 macam tu lah lebih kurang. Masa Kesultanan Sulu menceroboh Sabah dulu. Kita tengok tentera Malaysia hebat tak hebat. Lepas tu banyak lagi kes-kes lagi pasal komunis. Pasal isu dengan Singapura pun ada. Banyak kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh tentera-tentera Malaysia ni. Sebab itulah ada yang mengakui bahawa tentera Malaysia ni antara yang terhebat di dunia. Okey, walaupun kita tak nafikan dari sudut kekuatan ataupun jumlah tentera kita tak ramai. Yelah sebab negara kita bukannya besar sangat pun. Berapa kita nak tentera ramai? Kan? Jadi tentera kita tak ramai. Daripada saiz kita kalah. Okey, kalau kita tengok daripada saiz, memanglah Indonesia dia punya saiz tentera dia lebih besar daripada tentera kita. Tetapi dari sudut tactical, okey, dari sudut tactical Malaysia, okey, Malaysia ni dia ada satu kepakaran tau. Okey, Malaysia ni terkenal dengan satu kepakaran. Bukan Malaysia je lah, tentera lain boleh berkurang juga. Tapi Malaysia ni satulah. Kita terkenal dengan serang hendap ataupun perang gerila. Okey. Malaysia ni terkenal dengan serang hendap dan juga perang gerila. Jadi itu antara kekuatan Malaysia. Dan juga kita agak pro dalam hutan. Tentera-tentera lain, maksud cikgu daripada Amerika ke, mungkin dia orang lemah sikit daripada hutan. Tentera kita pro dalam hutan. Kita dah biasa. Okey, memang diorang punya rutin pun diorang akan masuk dalam hutan. Itu perkara biasa. Kan? Okey. Okey, jadi kita ada 4 minit lagi. Sempat dah habiskan ni. Okey, jadi kita tengok Perlembagaan Persekutuan
masa tu dia telah dalam perlembagaan persekutuan telah memberikan kuasa dan juga tugas kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Kamu kena faham bahawa Yang di-Pertuan Agong berada di bawah perlembagaan. Bermaksud bukan atas perlembagaan. Kalau atas perlembagaan, maksudnya Raja-Raja Melayu tidak boleh didakwa sama sekali. Tetapi Raja-Raja Melayu ini berada di bawah perlembagaan. Bermakna boleh didakwa tapi bukan didakwa di dalam mahkamah biasa. Okey, dia ada mahkamah khas dia. Mahkamah khas Raja-Raja Melayu. Dia dalam tu dia didakwa. Bukannya didakwa di mahkamah magistrat ke mahkamah atasan ke, bukan. Okey, dia mahkamah dia berasingan. Okey, dan kalau kita lihat antara tugas agung, okey, banyak tugas-tugas agung ni, antaranya melantik Perdana Menteri lah. Okey, tapi untuk melantik Perdana Menteri tu bukannya tugas dia saya nak lantik ni, tak. Dia kena bergantung kepada majoriti. Okey, sebab itu kalau kita tengok okey, cikgu macam apa yang cikgu nak sebutkan ni bukan bermakna cikgu memihak kepada mana-mana parti politik Okey, cikgu tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Cuma apa yang boleh cikgu cakap, ini berdasarkan fakta dan berdasarkan sejarah. Okey, dan berdasarkan tugas-tugas raja. Isu yang pernah berlaku yang sampai sekarang ni pun masih orang kecoh lagi, iaitu kerajaan pintu belakang. Kerajaan Muhyiddin Yassin lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin orang kata kerajaan pintu belakang. Bagi cikgu tak setuju apabila dikatakan kerajaan pintu belakang. Sebab apa? Dan ada yang kata bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat menjadi Perdana Menteri secara tidak sah. Cikgu tak faham apa yang dimaksudkan dengan tidak sah. Okey, cikgu tak faham apa yang dimaksudkan dengan tidak sah. Sebab apa? Untuk menjadi Perdana Menteri, mestilah mendapat majoriti sokongan ahli parlimen. Okey. Mestilah mendapat majoriti sokongan ahli parlimen. Jadi sekarang ni semasa habis masa tu kan masa yang Dr. Mahathir letak jawatan tu kan. Kan lepas Mahathir letak jawatan, lepas tu kan Agong dia panggil seorang-seorang kan, dia nak tengok diorang sokong siapa kan. Jadi masa tu camp UMNO and the gang, diorang melantik Muhyiddin Yassin. Okey, diorang melantik Muhyiddin Yassin. Tetapi dalam camp Pakatan Harapan ada dua nama yang disebut. Yang ada dua nama, Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir. Ada dua nama. Jadi menyebabkan mereka berpecah. Okey. Jadi menyebabkan mereka berpecah dan menyebabkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin dipilih. Jadi apabila dia dipilih oleh raja, bukannya dia jadi secara paksa. Okey. Dia dilantik oleh sultan, oleh Yang Tuan Agong berdasarkan majoriti. Jadi kita tak boleh kata dia tak sah. Sebab dalam perlembagaan itu dikira sah. Dalam perlembagaan. Dan juga kalau nak kata backdoor government, kerajaan pintu belakang ke, bagi cikgu tak wujud pun. Sebab kenapa mereka nak buat ikut jalan belakang? Jalan depan dah ada. Tun Dr. Mahathir dah letak jawatan pun. Jadi sebab bila Tun Dr. Mahathir letak jawatan, sebenarnya dia macam mana cakap? Dia tak boleh letak jawatan macam tu tau. Dia kena pengganti tau. Dia kena ada pengganti. Masalahnya tak ada pengganti. Jadi dan dibubarkan parlimen masa tu menyebabkan tidak ada lagi kerajaan masa tu. Jadi terpaksalah membentuk sebuah kerajaan baru. Jadi kita dapat lihat apa yang cikgu nak mention kat sini. Kita dapat lihat apa itu tugas Yang di-Pertuan Agong. Tugas Yang di-Pertuan Agong ialah untuk menyelesaikan konflik antara parti-parti politik ni. Okey. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam parti ni. Itu yang di-Pertuan Agong kena buat. Dan juga untuk memastikan keamanan negara terjamin. Sebab kalau Yang di-Pertuan Agong tak buat keputusan dengan cepat, maka akan berlaku rusuhan, akan berlaku pergaduhan. Jadi akan menyebabkan huru-hara lah. Tambah pula masa tu kan dengan COVID. Kan tak pasal-pasal COVID tengah naik. Kan? Jadi itulah antara sebab kenapa Yang di-Pertuan Agong kena membuat keputusan dengan tepat dan juga bijak. Dan apa yang cikgu nampak, keputusan Yang di-Pertuan Agong buat memang bijak. Okey? Tak kisahlah siapa jadi Perdana Menteri pun, disebabkan Yang Tuan Agong pilih, disebabkan oleh majoriti. Okey, majoriti memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Jadi dia dipilih. Selesai masalah. Jadi tak adalah isu isu backdoor government ke tak sah ke, tak adalah. Okey. Okey. Okey, jadi cikgu rasa cukuplah sampai situ dulu. Okey. 3.1